Okay, Assalamualaikum semua anak-anak murid. Hari ini kita akan belajar subjek adab, iaitu tajuk adab menziarahi orang sakit. Okay, apa itu orang sakit? Siapa tahu? Apa maksud orang sakit? Okay, orang sakit bermaksud orang yang keadaan kesihatannya tidak sihat. Iaitu contohnya sebagai orang sakit, orang demam, orang batuk, orang sakit kencing manis, sakit darah tinggi, sakit COVID. Semua tu adalah contoh untuk orang sakit. Tentu ada yang sakit ke dalam kelas ni? Kalau ada yang sakit ke, tak sihat ke, Ustazah doakan supaya segera sembuh. Okay, kita sambung pula kepada adab-adab menziarahi orang sakit. Okey, dalam slide ni ada 6 adab-adab menziarahi orang sakit. Yang pertama, memilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Yang sesuai ziarah contohnya waktu petang, dan sebaiknya bagi tahu dululah kepada orang yang kita nak ziarah tu bahawasanya kita hendak datang menziarah, supaya dia get ready, bersedia untuk terima kita sebagai tetamu. Okey, waktu-waktu yang dilarang antaranya adalah sebelum waktu subuh, yang kedua waktu tidur siang, waktu tengah hari tu kan. Yang ketiga adalah waktu selepas solat Isyak, waktu malam. Okay, ini adalah waktu yang dilarang lah untuk berkunjung ataupun untuk menziarah. Okay, boleh faham ke setakat tu anak-anak? Yang seterusnya adalah memendekkan waktu ziarah. Kenapa kena pendekkan? Sebabnya kita kena bagi masa dan ruang juga untuk orang sakit tu berehat. Kalau kita pergi lama-lama, dia nak kena layan kita sebagai tetamu. Jadi dia tak boleh nak berehat, tak boleh nak tidur. Jadi kita kena pendekkan waktu ziarah tu. Jangan berlama-lama sangat sampai mengganggu pesakit tu untuk berehat. Okay. Seterusnya adalah mengucapkan kata-kata yang baik sahaja. Okay. Kenapa kena cakap perkara-perkara yang baik sahaja apabila menziarahi orang sakit? Kerana orang sakit ni dia sedang ditimpa ujian, ditimpa musibah, iaitu musibah sakit. Jadi mungkin semangatnya tidak kuat waktu tu, ataupun dia sedang bersedih kan kerana sakit dan sebagainya. Jadi kita yang datang menziarah dia ni kenalah bagi semangat, cakap yang elok-elok supaya sembuh, doa yang baik-baik. Kalau kita cakap yang buruk-buruk dekat dia, benda yang tak molek ke apa semua kan, jadinya emosi pesakit tu akan terganggu dan dia akan jadi lebih sedih. Sebab itulah kita tidak digalakkan, tidak boleh bercakap perkara-perkara yang buruk kepada pesakit. Contohnya, kalau sakit macam ni tak lama ni gitu. Jangan cakap macam tu, tak baik. Jadi kita kena cakap yang baik-baik. Contohnya berdoa, cakap semoga sabar, macam tu. Okay, yang seterusnya adalah berkata dengan suara yang lembut dan sopan. Yang ni pun samalah, termasuk dalam melayan orang sakit dengan baik. Maksudnya cakap yang baik-baik, suara pun jangan tinggi sangat, cakap dengan pesakit, dan kena sopan lah. Macam saya cakap tadi, untuk menjaga hati pesakit tu. Dan tu juga merupakan adab lah, tak kira lah kita menziarah orang sakit ke, orang tak sakit ke, menziarah tetamu ke, kena sopan dan suara yang lembut dan bercakap perkara-perkara yang baik. Yang seterusnya, mendoakan orang sakit agar cepat sembuh. Ni pun samalah. Bila jumpa orang sakit tu, tanya khabar dia, tanya sihat ke, semoga segera sembuh. Tu doa lah. Boleh mendoakan dia. Sebab apa? Sebab pesakit ni dia bukannya nak dengar sangat benda-benda lain apa semua tu. Dia nak dengar yang kita ni mendoakan dia. Tu yang boleh bantu dia, insyaAllah. Okay, yang seterusnya adalah memberikan kata nasihat supaya bersabar, tabah dan bersangka baik kepada Allah. Ini pun samalah untuk menguatkan semangat pesakit tu
dalam masa yang sama kita bagi nasihat tu juga sebenarnya untuk diri kita sendiri, kan? Sekarang mungkin dia ditimpa ujian, ditimpa musibah sakit, dan kita suruh dia bersabar. Tapi kita tak tahu pula nanti kita macam mana. Dan bagi tahu dekat pesakit tu bahawa semua ni adalah ujian dan kena bersangka baik kepada Allah, supaya dia kekal tabah dan kuat semangat untuk sembuh. Anak-anak setakat tu faham ke adab-adab tadi? Adab-adab tu sebenarnya benda-benda yang kita selalu buat sebenarnya, kan? Selalu mak ayah kita ajar, dan ustazah kat sekolah pun dah pernah bagi tahu. Jadi ustazah harap anak-anak semua bila melawat orang sakit, sila beradab dengan orang sakit. Okay, yang seterusnya adalah dalil menziarahi orang sakit. Okay, ni dalil hadis lah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, man ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Okay, maksud dia sesiapa mengunjungi orang sakit atau menziarahi saudara seagama, maka malaikat berseru kepadanya, baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau akan ditempatkan di dalam syurga. Ini hadis Nabi lah. Nabi cakap, sesiapa yang mengunjungi orang sakit atau menziarahi saudara seagama, maka malaikat berseru kepadanya, baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau akan ditempatkan di dalam syurga. Bila menziarahi orang sakit ataupun saudara seagama, malaikat mendoakan kita supaya ditempatkan di dalam syurga. Okay, besarnya rahmat menziarahi orang sakit ni. Okay, siapa kat sini pernah menziarahi orang sakit? Okay, saya yakin ramai yang pernah menziarahi orang sakit. Okay, seterusnya doa menziarahi orang sakit. Daripada Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Okay, maksud dia, wahai Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah sakitnya, sembuhkanlah dia. Engkau Tuhan yang menyembuhkannya, tidak ada yang menyembuhkan melainkan Engkau, dengan sembuh yang tidak diingini sakitnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah doa khusus lah apabila kita menziarahi orang sakit. Ada sikit je kan, pendek je. Jadi anak-anak boleh hafal doa ni dan boleh baca apabila menziarahi ataupun melawat orang sakit. Ataupun kalau macam tak ingat lagi untuk yang bahasa Arab, boleh je kita berdoa dengan bahasa Melayu. Okay? Tapi saya nak anak-anak cubalah hafal doa ni. Okay? Doa menziarahi orang sakit. Tak panjang pun, insyaAllah boleh ingat semua. Okay, yang seterusnya adalah fadilat. Fadilat beradab ketika menziarahi orang sakit. Okay, yang pertama adalah mengeratkan hubungan silaturahim. Okay, hubungan silaturahim. Dia kata mengeratkan. Mengeratkan ni contohnya apabila kita menziarahi orang sakit ataupun melawat, hubungan kita dengan dia tu tidak terputus. Masih terjalin lah. Bila kita menziarah dia, kita tahu khabar dia, kita tahu dia sakit dia macam mana. Jadi hubungan kita dengan dia tu tidak terputus dan makin erat lagi. Yang kedua adalah dimurahkan rezeki oleh Allah. Okay, bila kita melawat atau menziarah orang sakit kan, Allah tu akan murahkan rezeki kita. Sebab apa? Sebab kita membuat kebaikan. Kita melawat orang sakit ni, kita cuba menceriakan orang sakit tu. Kita cuba memberi nasihat, cuba memberi semangat. InsyaAllah dimurahkan rezeki oleh Allah. Rezeki-rezeki ni bukan dari segi duit semata-mata ya. Rezeki ni banyak. Contohnya dapat kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan lagi, apa lagi. Rezeki lah memang banyak lah. Bukannya setakat duit.
setakat kekayaan harta. Bukan. Okey, yang seterusnya adalah dapat ganjaran pahala daripada Allah. Ni bila buat baik dapat ganjaran pahala lah, insya-Allah. Okey, yang seterusnya adalah memberi semangat kepada pesakit. Ini macam saya cakap tadi. Ni juga adalah antara fadilat ataupun kelebihan kita melawat orang sakit tu. Kita dapat bagi semangat kepada pesakit tu sendiri. Kita boleh cakap macam ni. Kuat ya, sabar ya, semoga kesakitan ni memberi pahala yang berlipat kali ganda lagi dekat awak contohnya. Kita boleh cakap macam tu supaya semangat pesakit tu kuat untuk lawan sakit dia tu. Okay, yang seterusnya adalah mengembirakan pesakit tu. Bila kita datang dekat pesakit tu, kita melawat contohnya lah kawan kita ataupun sahabat kita sakit kan. Kita datang melawat dia, dia terasa apa? Dia rasa happy sangat kan. Bestnya ada orang datang tengok aku, macam tu contoh. Itu adalah mengembirakan pesakit bila kita melawat dia. Okay, yang seterusnya adalah dapat mendoakan kesembuhan pesakit. Yang ni pun samalah, bila kita datang melawat dia, kita pun dapat mendoakan kesembuhan pesakit tu. Jangan cakap benda-benda yang buruk. Doakan kebaikan dia, doakan kesembuhan dia, dan sebagainya. Okay, yang terakhir adalah disukai oleh Allah dan Rasul. Bila kita buat baik ni, tadi Ustazah kata malaikat doakan kita kan. Yang ni kita disukai pula oleh Allah dan Rasulullah. Siapa tak suka Allah dan Rasul suka dia? Mesti semua orang suka kan. Jadi kita kenalah sentiasa berbuat baik. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Bila akibat ni adalah benda-benda yang buruk lah. Ataupun kesan ataupun implikasi. Gitu. Benda yang sama saja, iaitu benda-benda yang buruk lah. Fadilat tadi benda-benda yang baik, kelebihan pun benda-benda yang baik. Okay, akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Dekat slide ni ada 4. Yang pertama adalah tidak disukai Allah dan Rasulullah. Kalau tadi disukai, sekarang ni tidak disukai. Ni akibat ni contohnya. Akibat ni adalah apabila kita tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Yang pertama, kita akan tidak disukai Allah dan Rasulullah lah. Jadi tak ada orang yang nak Allah dan Rasulullah benci kat dia. Tak ada orang nak kan. Dan yang kedua adalah tidak mendapat rahmat Allah. Yang ni pun kita tak nak lah. Tidak mendapat rahmat Allah ni. Allah tak bagi rezeki contohnya. Allah tak bagi keselamatan. Allah tak bagi perlindungan. Kita tak naklah semua benda-benda ni. Yang ketiga adalah menyusahkan hati pesakit tu. Menyusahkan macam mana tu? Bila kita tak beradab ketika menziarahi orang sakit tu, contohnya lah kita cakap benda-benda yang buruk kat dia kan. Kita cakap, kalau sakit macam awak ni, tak lama lagi meninggal lah ni. Jangan cakap macam tu. Bila kita cakap macam tu, akan menyusahkan hati pesakit tu. Hati pesakit tu jadi macam gelisah, rasa macam tak tenang, rasa macam kenapa dia ni cakap macam ni aku rasa macam takut macam tu. Jadi menyusahkan hati pesakit tu. Yang keempat adalah mengguris hati keluarga pesakit. Ni bila tak beradab ketika menziarah tu lah, akan mengguris hati dia, hati keluarga pesakit juga. Tadi menyusahkan hati pesakit ni, mengguris sekali hati keluarga pesakit tu. Sebab yang sakit tu contohnya anak dia ke, adik dia ke, abang dia ke. Jadi bila tak beradab tu, menyusahkan dan mengguriskan jugalah hati keluarga pesakit tu. Boleh faham situ. Contohnya lah, bila kita tengok orang sakit, datang melawat dia. Lepas tu kita buat apa lagi? Contoh, kita cakap tinggi suara dengan dia, cakap kuat-kuat kan. Macam nak marah pula. Lepas tu, keluarga dia yang dengar tu, keluarga pesakit yang dengar tu akan terguris sekali hatinya. Sebab yang sakit tu contohnya anak dia ke, abang dia, ahli keluarga. Jadi kena sama-sama jaga. Kena sama jaga perasaan pesakit dan perasaan ahli keluarga pesakit. Okay, setakat tu anak-anak murid faham ke? Kalau ada nak tanya soalan, boleh je WhatsApp Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan reply. Kalau murid-murid ada keliru ke, ada rasa macam
tak faham lah Ustazah. Boleh je hubungi Ustazah lah. Kalau anak murid tak bagi tahu Ustazah tak tahu anak murid ini faham ke tak sebenarnya kan. Okey, jadi kerja rumahnya Ustazah nak anak-anak murid hafal doa menziarahi sakit tadi, menziarahi orang sakit tadi. Okey, hafal doa tu. Dan boleh boleh record dan hantar dekat grup Telegram. Okey, nanti Ustazah bagi ni arahan lebih details. Okey, itu saja daripada Ustazah. Terima kasih dan Assalamualaikum.